Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ingatlah, kematian tidak pernah melupakan kita. Namun kita sebagai manusia sering lupa dengan kematian yang akan datang kepada kita. Oleh yang demikian, Islam menghormati kedudukan orang Islam sekalipun setelah kematiannya. Justru itu, pengurusan jenazah dalam masyarakat Islam sudah pasti termasuk kewajipan yang wajib dilunaskan oleh orang yang hidup di kalangan orang Islam terhadap saudara se-Islamnya yang telah meninggal dunia. Dinyatakan dalam kitab Fiqh Manhaji, perkara-perkara yang wajib dilakukan terhadap orang yang mati menurut syarak, iaitu memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikannya. Para ulama Islam bersepakat 4 perkara yang berkaitan urusan-urusan terhadap orang yang telah meninggal dunia adalah fardu kifayah ke atas orang Islam yang berada di tempat kematian tersebut untuk menguruskannya. Jika tiada sesiapa yang menguruskan urusan jenazah tersebut, maka berdosalah kesemuanya. Berikut antara perkara yang perlu dititik beratkan bagi menguruskan jenazah di Malaysia ini. Yang pertama, pengesahan kematian daripada pihak berkuasa. Yang kedua, laporkanlah kepada khairat kematian di kampung urusan jenazah tersebut. Yang ketiga, bersihkan jenazah. Yang keempat, tanggalkan pakaiannya. Yang kelima, letakkan jenazah di tempat yang tinggi. Yang keenam, hadapkanlah jenazah ke arah kiblat. Selepas berlaku kematian, jenazah ditanggalkan pakaiannya, kemudian digantikan dengan kain yang boleh menutup aurat si mati, seperti kain batik lepas atau selimut. Sapukan minyak pada setiap sendi si mati untuk memudahkan urusan memandikan si mati. Kemudian diikat dagunya untuk mengelakkan daripada terbuka mulutnya dan diurut kelopak matanya agar tidak terbuka, dan letakkan objek yang berat pada perutnya untuk mengelakkan angin masuk ke dalam perut si mati. Langkah seterusnya, membersihkan najis yang ada di badan si mati seperti lubang hidung, lubang telinga serta kubul dan dubur si mati. Berikut adalah tata cara memandikan jenazah lelaki, langkah demi langkah di dalam Islam. Pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan, seeloknya di tempat yang tinggi. Kedua, sediakan peralatan mandi jenazah, iaitu air mutlak, air daun bidara, sarung tangan, apron, baldi dan gayung, sabun cecair, kapur barus, kain pelekat, tuala, putik kapas. Ketiga, alihkan jenazah dari tempat pembaringan ke tempat mandian. Keempat, mandikan di tempat yang tertutup dan jangan sesekali memandikan jenazah dalam keadaan terdedah auratnya. Langkah pertama, membersihkan dan istinjakkan jenazah. Pertama, istinjakkan mayat terlebih dahulu. Kedua, siramkan air dari hujung kepala jenazah hingga hujung kaki. Mulakan dengan membasahkan seluruh badan jenazah dengan meratakan air ke seluruh badannya. Langkah kedua, membersihkan mayat dan lafaz niat. Siram dan basuh dengan air sabun. Kemudian gosokkan giginya, bersihkan hidung, telinga, celah ketiak, celah jari tangan, kaki dan rambut. Selepas itu, siram atau basuh seluruh anggota badan dengan sabun. Kedua, kemudian bilas dengan air yang bersih ke seluruh anggota mayat sambil membaca niat, sahaja aku memandikan jenazah lelaki ini
kerana Allah Ta'ala. Langkah ketiga, mandi mayat dan menyiram kapur barus serta daun bidara. Pertama, terlentangkan mayat, siram dari kepala hingga hujung kaki, sebelah kanan 3 kali dan kiri 3 kali. Kedua, kemudian iringkan mayat ke kiri dan basuh lambung kanan sebelah belakang dan iringkan ke kanan, basuh lambung sebelah kiri pula. Ketiga, terlentangkan semula mayat, ulangi menyiram dari kepala hingga hujung kaki. Keempat, sediakan kapur barus dan daun bidara di dalam baldi dan campurkan dengan air serta jiruskan campuran air kapur barus dan daun bidara pada tubuh mayat yang ditutup dengan kain basahan tipis pada seluruh badannya. Langkah keempat, mewudukkan jenazah. Lafaz niat mewudukkan jenazah ialah: sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Kedua, basuh anggota wuduk sehingga selesai. Langkah kelima, keringkan tubuh jenazah, sediakan tuala dan kain batik lepas, lap jenazah dengan lembut, tukar kain basahan dengan kain batik lepas, bawa jenazah ke tempat kafan. Pastikan lakukan dengan lemah lembut dan cermat. Jaga keaiban jenazah dan utamakan ahli keluarga untuk memandikan. Semoga sedikit panduan memandikan jenazah ini dapat membantu pelajar dalam menguruskan jenazah dengan sempurna. Setelah selesai memandikan jenazah, jenazah akan dikafankan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum proses kafankan jenazah. Pertama, mengukur saiz jenazah. Kedua, potong kain kafan mengikut saiz jenazah. Untuk jenazah lelaki, kain kafan digunakan sebanyak 3 lapis. Manakala bagi perempuan, 5 lapis. Setiap lapisan kain kafan diselang-seli dengan renjisan air mawar dan serbuk cendana. Setelah itu, letakkan jenazah tadi dengan perlahan-lahan secara menelentang di atas susunan kain tersebut. Tangan si mati hendaklah diletakkan seperti mana ketika berdiri di dalam sembahyang. Guntingkan kapas yang telah dicampur serbuk cendana untuk diletakkan di setiap sendi dan anggota sujud jenazah, termasuk menyumbat hidungnya dengan kapas. Kemudian, jenazah dibalut dengan kain kapan sehelai demi sehelai. Dimulakan dengan kain paling atas dan diakhiri kain paling bawah. Balut jenazah dari sebelah kanan ke kiri, kiri ke kanan. Setelah selesai, perlu diikat dengan kemas tali yang disediakan pada bahagian lambung kiri sekurang-kurangnya 5 bahagian, iaitu kaki, lutut, punggung, dada dan kepala. Selepas jenazah dikafankan, jenazah perlu disembahyangkan. Kedudukan jenazah untuk mayat lelaki, kepala mayat lelaki perlu berada di sebelah kiri imam dan kedudukan imam bertentangan dengan kepala jenazah. Bagi jenazah perempuan, kedudukan kepala di sebelah kanan imam, imam berada di bahagian tengah jenazah perempuan. Tata cara solat jenazah. Pertama, niat. Jenazah lelaki, usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jenazah perempuan, usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kedua, takbir.
Allahu Akbar. Membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Takbir kedua, Allahu Akbar, membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Takbir ketiga, Allahu Akbar, membaca doa. Untuk jenazah lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk jenazah wanita, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat, Allahu Akbar, membaca doa. Untuk jenazah lelaki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Selepas takbir yang keempat dan selesai membaca doa untuk jenazah lelaki ataupun perempuan, maka berilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terakhirnya, kaedah kuburkan jenazah. Setelah jenazah disolatkan, jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Saiz kubur adalah 7 kaki dalam dan 4 kaki lebar. Dan jenazah dimasukkan ke liang lahat. Jenazah dimasukkan ke liang lahat, muka jenazah akan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Tali pengikat di bahagian badan akan dibuka dan tanah dikambuskan semula.